Alright. Sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat malam semua. Alright. Kita tunggu sikit lagi orang masuk. Siapa-siapa yang dah masuk ni, saya mohon untuk like, share dulu. Semoga perkongsian kita malam ni insya-Allah ramai lagi orang-orang yang boleh dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni. Saya nak buka phone satu. Okey, Waalaikumsalam. Ros dan Irwan. Okey, Cik Syah, Sidaven. Terima kasih kepada siapa yang join. Okey. Share. Tolong sharekan kepada kawan-kawan yang belum masuk lagi. Okey. Hari ni pun saya pun satu hari very pack hari ni. Daripada pagi tadi pun ada kelas training dengan Tuan Rizal Rashid berkenaan dengan communication skill daripada pagi sampai ke petang. So malam ni curi masa sikit untuk live dengan tim saya. Okay. Ini adalah satu program yang kita baru buat dan kita baru cetuskan idea ini untuk kita berkongsi lah dengan rakan-rakan Facebook, dengan teman-teman baik bakal-bakal pembeli rumah ataupun orang yang dah beli rumah, penjual maupun ejen-ejen hartanah dan teman-teman yang lain berkenaan dengan hartanah lah dari sudut undang-undang kan. Nak bercakap tentang nak jual beli hartanah ni, saya bukanlah orang yang ahli dalam bidang tu. Okey, tapi nak berkongsi sedikit ilmu yang ada dalam jual beli hartanah dari sudut pandang undang-undang tu bolehlah sikit. Walau macam mana pun. Alright. Puan Zulati, terima kasih. Okey, terima kasih kerana join. Puan Zulati, terima kasih. Alright, okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama-tamanya sebelum kita mulakanlah kita punya sharing pada malam ni, jom kita mulakan dengan bukaan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang hadir dan sanggup meluangkan masa pada malam hujung minggu ni. Yalah sekarang ni keterbatasan yang teramat sangat kan buat kita semua, nak bergerak pun tak boleh. So di kesempatan itu saya melihat trend-trend yang berlaku sekarang ini adalah ramai orang cuba untuk mencuri ruang ini untuk menambah ilmu sebanyak yang mungkin lah. Okay, bukan setakat nak menambah ilmu tapi nak menambahkan skill-skills yang ada kan. Dulu si suami tak pernah pun masuk dapur nak masak-masak. Sekarang dah PKP dah berkali-kali, lockdown dah berkali-kali, dah pandai dah start siang ikan, siap goreng telur, siap masak-masak yang lain-lain lah. Sama jugalah orang yang dulunya mungkin hanya tahu bekerja pada bidang dia saja, being an engineer, buat engineering saja kan, tengok komputer, buat machinery dan sebagainya. Tapi disebabkan oleh PKP, macam-macam ilmu dia belajar.
kan, daripada seorang cikgu boleh menjadi seorang trader yang berjaya, daripada seorang engineer boleh menjadi seorang pelabur hartanah yang berjaya. Inilah antara transformation yang kita dapat lihat dari sudut pandang yang positif lah disebabkan oleh PKP ni. Betul, ada juga kekurangan PKP ni, tapi di sebalik itu cuba pandang dari sudut yang positif, insya-Allah akan ada manfaat dia. Baik, okey, saya pun tak nak ambil masa yang panjang untuk malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita akan mulakan setakat mana ada orang yang tengah menonton kita pada hari ini. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan semua terus klik button share untuk berkongsi dengan teman-teman yang lain. Kita berpegang pada prinsip bahawa ilmu ini perlu dikongsikan. Okey, lagi ramai orang tahu, lagi mudahlah penyampaian yang kita akan sampaikan dan senang untuk semua orang lah untuk bertindak berdasarkan ilmu yang kita akan sampaikan pada malam ini. Baik tuan-tuan, topik kita pada malam ini, live untuk kita share pada malam ini adalah berkenaan dengan satu topik yang saya rasa terpanggil untuk dibincangkan. Sebab baru-baru ni saya dapat surat daripada pemaju hantar kepada saya, minta saya buat perfection ataupun tukar nama. Okey, dia kata strata dah keluar, tolong buat tukar nama. Okey, so pilihannya nak buat ke ataupun tak nak buat, kan? Fikir pasal kos dan sebagainya. Tapi tak apa, disebabkan surat itulah saya terpanggil untuk buat topik pada malam ini. Okey, topik ini dia nampak macam terkeliru sikit. Saya punya topik ini, sempurnakah hak milik anda? Dia lain tau dengan satu lagi konotasi ayat, sempurnakan hak milik anda. Saya bukan topik itu. Topiknya adalah nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan teman-teman sekalian, adakah hak milik anda itu telah disempurnakan? Betul-betul sempurnakah hak milik anda ini? Pernah tak kita ambil tahu jenis-jenis hak milik yang kita ada dalam simpanan kita? Okey, saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Saya ada sediakan sedikit slide pada malam ni. Mungkin ini sedikit sebanyak boleh memberi bantuan untuk tuan-tuan memahami topik ini dengan lebih baik lah. Okey, baik tuan-tuan. Yang pertama, okey, kita semua orang mengimpikan untuk mendapat rumah yang pertama, kan? Rumah yang pertama itu semua cita-cita dan impian masing-masing. Okey, kita nak ada kita punya own house untuk family kita daripada bujang. Mungkin kita dah menjadi, tak kira lah you as an investor of property ke, property investor ke, ataupun you beli rumah tu untuk duduk sendiri ke, for your own occupation ke, terpulang. Okey, tapi pokok pangkalnya, semua orang bila membeli rumah, dia tidak boleh lari daripada jenis-jenis pembelian rumah yang ada. Okey, sebagai contoh, kebanyakan saya boleh kata most of the purchaser akan membeli rumah secara pemilikan subsale. Subsale ni apa tuan-tuan? Subsale ni adalah pembelian rumah untuk secondary market. Okey, pasaran kedua atau pasaran sekunder. Contohnya, saya beli rumah daripada pemaju. Okey, kemudian saya nak jual rumah saya kepada contohnya Puan Ros tadi. Maka pembelian transaksi antara saya dan Puan Ros itu akan dikategorikan sebagai pasaran sekunder ataupun subsale. Okey, itu yang kita panggil sebagai subsale. Jual beli atas tanah orang, ni selalu punya bahasa-bahasa yang orang panggil lah. Yang kedua tuan-tuan, tak dinafikan juga sekarang ini, okey, berlambak banyak sangat rumah-rumah yang dibuat dan dibangunkan oleh pemaju-pemaju perumahan. Okey, yang selalu kita panggil sebagai under construction, rumah-rumah yang dalam pembinaan. Okey, tak kiralah dari Prima, PPAM, Rumah Wave ataupun developer-developer yang membangunkan rumah tanpa menggunakan skim-skim berkenaan. Rumah Selangorku misalnya, ini antara rumah-rumah yang dibangunkan secara under con. Okey, kita panggil ini sebagai project development. Okey, kenapa orang memilih under con ini? Banyak sebab lah, kan? Banyak sebab. Antaranya package yang ditawarkan itu lebih menarik berbanding subsale yang ada. Okey, sebagai contoh,
kita semua tahu lambakan rumah yang sangat banyak, overhang of property yang terlampau tinggi dan banyak untuk rumah-rumah yang bersifat direct purchase from developer ini menyebabkan kerajaan mengambil tindakan yang drastik, inisiatif pada government untuk waivekan stamp duty, okay, untuk semua pembelian rumah-rumah developer, okay, dengan syarat pemaju tersebut mestilah berdaftar dengan REHDA di bawah skim House Ownership Campaign. Banyak tuan-tuan, daripada rumah yang berharga 300,000 sampai ke rumah 1 juta dan lepas 1 juta pun dapat lagi pengecualian stamp duty. Kalau kira-kira balik memang berbaloi lah. Okay. Itu antara dua jenis lah. Kita akan sentuh dua rumah ini saja pada malam ini. Okay. Tapi tuan-tuan, yang lebih penting adalah saya nak bagi tahu kepada anda semua, bila anda beli rumah subsale, secara subsale maupun anda beli rumah melalui developer, anda hanya ada dua pilihan rumah saja. Tidak ada pilihan lain lagi rumah dekat Malaysia ni. Okay, melainkan anda beli tanah, itu cerita lain. Okay, ini kita cakap tentang rumah. Sama ada anda memilih untuk membeli rumah kondominium, okay, ataupun anda memilih untuk membeli rumah landed property, kan? You beli flat ke sebelum ni kan, kalau yang you beli high rise, you boleh flat, apartment, kondominium, rumah-rumah yang bersifat bertingkat-tingkat orang kata kan, orang Negeri Sembilan kata. Okay. Ataupun you memilih untuk membeli rumah secara landed, kan? Rumah teres, rumah semi-D, rumah banglo dan sebagainya. Okay, kedua-dua jenis rumah ini you boleh pilih. You boleh buat research, you boleh plan nak beli atas tangan orang ataupun you nak beli melalui pemaju-pemaju yang ada sekarang ni. Okay, itu pilihan pada anda semua. Alright, seterusnya tuan-tuan, tetapi yang menjadi persoalan kepada kita adalah, okay, apakah jenis hak milik untuk hartanah anda sebenarnya? Okay, kita seronok ni beli rumah situ sini, kadang-kadang ada investor tu ada 3 biji rumah, 4 biji rumah. Daripada start kerja, dia dah start beli rumah lelong dah. Okay, dia pegang dulu 1 biji rumah lelong. Kemudian dia beli rumah lain pula. Okay, start kahwin, nak beli rumah lebih besar sikit. Dulu beli rumah lelong untuk investment saja low cost. Dah start kahwin, belum ada anak lagi, beli rumah pula apartment untuk duduk, ya, duduk berdua saja. Okay, beli apartment daripada developer pula, kan? Lepas tu next, bila dah ada 3 orang, 4 orang anak, fikir susahnya beli barang daripada Giant, nak bawa naik atas, letak barang-barang semua dekat atas stroller anak, penat, anak tidur dalam kereta, nak kena usung naik lift dan sebagainya. So leceh. Cari rumah yang bersifat landed pula. Cari semi-D ke, cari rumah teres ke dan sebagainya. Tapi pernah tak kita semua terfikir, okay, kalau orang itu betul-betul well versed ataupun mahir dan dia betul-betul meticulous dalam pemilikan hartanah, dia akan tahu dan dia akan senaraikan secara detail. Rumah yang pertama aku beli ini, apakah status hak milik dia? Okay, adakah hak milik ini telah ditukar nama kepada nama aku sebagai pembeli yang baru, ataupun masih lagi kekal pada nama pemaju ataupun nama orang yang sebelum ini. Okay. Dia tanya juga, rumah yang aku beli dengan developer ni sampai sekarang masih lagi tak ada apa-apa kabar berita daripada pemaju. Kan? Apakah status hak milik dia? Strata dah keluar ke? Kalau dia tahu strata. Kalau dia tak tahu strata, dia duk pakai cakap geran individu dah keluar ke belum? Betul lah juga cakap geran individu. Tapi secara tepatnya kita menggunakan terminologi strata lah kan. So benda-benda ini yang selalu bermain di pemikiran kita kan. Sebab itu kadang-kadang bila kita berjumpa dengan kes-kes yang kita uruskan yang tidak menggunakan pakai ejen. Okey, kalau pakai ejen, alhamdulillah, ejen tahu untuk bawa dokumen apa jumpa dengan peguam. Okey. Tapi kalau tanpa menggunakan ejen, contohnya tiba-tiba ada seorang makcik ni datang, dia nak jual dia punya rumah kepada sepupu dia. Katanya ni sepupu makcik nak beli rumah ni. Makcik beli rumah ni dah 10 tahun lepas dah, apartment dekat Bangi je hari tu. Okey, sekarang makcik nak jual lah sebab PKP ni. Okey. So bila kita tanya, kita minta dokumen dekat dia, makcik,
Makcik beli hari tu, makcik beli loan ke, makcik beli cash? Oh, makcik beli cash hari tu, dapat untung sikit beli cash. Okay, dalam 80,000 contohnya. Bila kita minta dokumen dekat dia, ada tak salinan ataupun perjanjian jual beli asal ke? Tak ingat lah dekat mana letaknya. Tak tahulah peguam dulu bagi ke tak, ataupun peguam dah bagi tapi makcik tak tahu letak dekat mana. Okay. Makcik ada tak lagi dokumen-dokumen lain? Contohnya macam deed of assignment ke, surat-surat daripada peguam ke. Okay. Kebanyakan kes yang kita nampak, okay, malangnya semua benda ini tidak disimpan dengan baik dan teratur. Okay. Kalaupun dia ada perjanjian jual beli, dia tidak ada dokumen-dokumen lain. Okay, dokumen-dokumen lain seperti deed of assignment, surat menyurat, koresponden antara lawyer dan dia, resit-resit bayaran dan sebagainya. Kalaupun dia ada satu lagi dokumen yang lain, dia tidak ada main agreement dia. Okay, SMP dan sebagainya. So ini yang berlaku pada keadaan sekarang. Okay, bila keadaan ini berlaku sebenarnya dia akan memberi satu bagi saya satu tamparan kepada penjual itu jugalah. Okay, bila kita nasihatkan dia, tuan, makcik, kes ini sebenarnya akan mengambil masa yang agak lama sikit sebab dokumennya tak ada. Macam mana kita nak menguruskan transaksi jual beli ini? Kan? Makcik SMP pun tak ada, deed of assignment pun tak ada. Kalau makcik dulu ambil dengan pinjaman loan untuk beli rumah ni, kemungkinan besar kita boleh mohon bantuan daripada bank untuk dapatkan semua dokumen-dokumen itu. Tapi sekarang ni tak ada. So ini yang menjadi isu dan persoalan. Okay. So sekarang ni tuan-tuan agak, apakah jenis hak milik yang ada pada rumah-rumah tuan-tuan ni? Kan? Ada tak pernah check? Dah keluar serata lah. Okay. Tapi dah buat ke belum soalannya? Okay. Masih lagi master lah. Master title dah berapa lama sebenarnya? Baru 3 tahun ke? Dah lebih 10 tahun ke? Okay, inilah sebenarnya yang berlaku. Okay. Seterusnya tuan-tuan. Okay. Sebelum kita tahu jawapan kepada status hak milik kita ini, okay, apa yang kita perlu buat dan apakah isu-isu yang membelenggu kepada status pemilikan hak milik ini, kita perlu tahu dulu terlebih dahulu asas kepada jenis hak milik. Okay, ada dua jenis hak milik. Alright, ada dua jenis hak milik. Yang pertama adalah hak milik individu ataupun hak milik strata. Ini mudahlah. Maksudnya tuan-tuan pun, rakan-rakan dekat sini pun mungkin dah selalu tengok geran. Orang Malaysia ni dia panggil geran je. Okey, dia tak panggil hak milik. Dia berbelit dia panggil. Dia cakap hak milik ni dia berbelit-belit lidah sikit. So panggil geran senang. Panggil geran. So apa yang berlaku adalah, yang pertama adalah hak milik individu. Hak milik individu ni straightforward lah. Geran itu didaftarkan di atas nama individu. Saya beli rumah. Contohnya saya beli rumah teres. Okey, landed. Geran keluar atas nama saya. Dulu nama siapa? Dulu nama Adam. Okey, sekarang dah tukar kepada nama Zakwan. So saya tengok geran, oh dah nama Zakwan sebagai pemilik yang baru. Maka itu adalah hak milik individu. Okey, ada banyaklah cara macam mana untuk kita kenal pasti dan membezakan hak milik individu macam mana, hak milik strata macam mana. Nanti kita akan sembang di sesi yang lain. Kedua adalah hak milik induk. So hak milik induk ini apa? Hak milik induk ini bila kita panggil sebagai induk, maka sudah pastinya kita akan classify hak milik ini sebagai satu bentuk hak milik yang besar lah. Induk, kan? Induk. Okey. Bila kita kata hak milik yang besar, automatik kita akan terus fikir kepada projek-projek yang dilakukan dan dibangunkan oleh pemaju-pemaju perumahan ataupun developer. Okay, itu saja. Alright. So, dia akan melibatkan satu kawasan yang besar. Okay. Mungkin bereka-eka. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam satu hak milik induk itu, cara untuk mengenal pastinya, pertama sekali, okay, walaupun ini tidak konklusif, tapi kebiasaannya orang merujuk kepada keluasan dia. Begitu besar keluasannya. Okay, sesuai untuk pembangunan. Kedua, melihat kepada kadar bayaran cukai tanah. Dia tidaklah bernilai RM50 ataupun RM40 sahaja. Dia mungkin berpuluh-puluh ribu because of keluasan dia yang besar. Okey, selain daripada itu, rujuk juga kepada bentuk pemilikan. Siapakah yang menjadi pemilik dekat situ? Kebiasaannya,
bila bercakap tentang hak milik induk ini, pemiliknya mestilah sebuah syarikat. Kebiasaannya. Okey, sebuah syarikat, okey, dan syarikat itu adalah pemaju. Syarikat itu adalah pemaju. Ataupun dalam kes, ada juga kes-kes development yang pemilikan dekat situ tidak tercatat nama syarikat, tapi tercatat nama individu-individu yang kita panggil sebagai registered proprietor, pemilik yang berdaftar. Kan ada kes bila tuan-tuan tengok, mungkin boleh tengok dalam kes mungkin PKNS ataupun developer-developer lain yang dia ada 3 parti ataupun 3 pihak. Developer, siapa nama. Okey. Kemudian dekat bawah ni adalah registered proprietor, pemilik-pemiliknya. Dan yang ketiga pihaknya adalah siapa? Adalah pembeli itu sendiri. Dia ada 3 partis dalam satu perjanjian jual beli. Okey, sebab selalunya kita tengok perjanjian jual beli antara developer ni 2 je lah, developer dan juga pembeli. Okey, itu antara beza hak milik induk dengan hak milik serata. So now tuan-tuan dah boleh classifykan. Tuan-tuan dekat mana? Tuan-tuan berdiri dan duduk di bawah hak milik individu ataupun strata ke, ataupun tuan-tuan meletakkan diri tuan-tuan masih lagi berpegang kepada hak milik master title ataupun individu title. Alright, sedikit information ataupun informasi berkenaan dengan hak milik individu. Okey, hak milik individu, okey, ataupun hak milik strata normally dia melibatkan direct purchase daripada, dia ada juga yang melibatkan kes-kes direct purchase daripada developer ataupun under construction. Tetapi selalunya kalau you beli rumah daripada developer, contohnya you beli rumah dekat Semenyih contohnya, satu projek nama dia Bosted Balau contohnya. Okey, rumah teres. Okey, dalam kes tersebut individu title telah dikeluarkan. Okey, kebiasaannya tuan-tuan, bila you beli rumah landed, rumah teres ke, semi-D ke, banglo ke, jangan risau, individu title insya-Allah telah siap sedia. Semasa tanda tangan SMP tu dah ada dah individu title. Okey, you akan terus sign borang pindah milik je masa sign SMP. Okey, ini kelebihan beli rumah landed. Okey, yang keduanya tuan-tuan, bila you beli rumah subsale landed, okey, teres, semi-D dan sebagainya, insya-Allah saya boleh bagi jaminan 90%. Okey, rumah tersebut dah ada individu title. So you don't have to worry. Okey, kalau tiba-tiba sekarang sebelum tengok live ni tuan-tuan fikir, lama aku dulu beli rumah ni geran tukar nama aku ke tak? Bila cek balik file tak ada geran. Original geran pun tak ada. Jangan melompat tuan-tuan. Jangan melompat. Sebab bila you beli rumah menggunakan loan bank, geran asal dekat bank. Kemungkinan juga you tak pernah dapat copy title daripada mana-mana pihak. Okey, itu ada kemungkinan. Kemungkinan you pernah dapat tapi you terhilangkan ataupun misplaced. Okey, bila you beli rumah landed, bank dah keluarkan duit dekat you, insya-Allah nama you telah didaftarkan di dalam hak milik. No worries on that. As long as you dapat cukai tanah, you nak check senang je. Cukai tanah datang dekat rumah you, nama dekat cukai tanah tu, nama you, maka dah tukar nama lah tu. Kalau cukai tanah datang, nama dekat atas tu pemilik itu masih lagi nama developer, dan cepat-cepat angkat phone, call developer. Itu ada kemungkinan besar nama masih belum ditukar kepada nama tuan-tuan dan puan-puan sebagai pembeli walaupun itu adalah landed property. Okey, tu saya highlight kat bawah tu. Hak milik dah jadi nama anda. Okey, hak milik dah jadi nama anda. Waalaikumsalam. Okey, Fiq Azman. Alright. Okey, next. Okey. Section 340 tuan-tuan. Okey. Ini di-relate balik dengan hak milik individu. Bila kita cerita tentang hak milik individu, we are very happy. Seronok because of kita tahu kan manusia ni secara psikologi dia nak benda tu terus dapat result. Aku buat hari ni, aku terus dapat result. Okey, nak lagi happy bila result tu positif dan memihak kepada dia. Okey, ini yang berlaku dalam konsep ataupun konteks hak milik individu. Section 340 Kanun Tanah Negara. Okey, di Malaysia kita memakai satu sistem yang kita panggil sebagai sistem torrent untuk meregularisasikan semua undang-undang dan peraturan tanah dekat Malaysia. Okey, that's why kita ada Kanun Tanah Negara. Section 340
dia menetapkan bahawa secara GIS-nya, okey, hak milik yang telah didaftarkan di pejabat tanah. Okey, dia tulis dekat sini, pendaftaran untuk memberi hak milik atau kepentingan yang tak boleh disangkal kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Apa-apa jenis hak milik, apa-apa jenis kepentingan, apa-apa jenis pajakan ataupun gadaian yang didaftarkan di pejabat tanah dan pendaftaran itu telah berkuat kuasa, okey, maka automatik hak milik tersebut tidak ada siapa yang boleh sangkal. Okey, apa maksud tak boleh sangkal ni? Maksudnya apa dia? Maksudnya the moment nama you daftar saja dekat atas geran, contohnya Fik Azman sebagai pemilik yang baru dekat atas title, ditulis kat situ. Sebelum ni namanya Zakwan sebagai owner. Tiba-tiba keluar geran nama Fik Azman. Maka Fik Azman lah sebagai pemilik yang baru. Sebab kita berpegang kepada konsep registration is everything. Okey, pendaftaran ni adalah segala-galanya tuan-tuan dekat Malaysia. So sebab itu orang happy bila ada geran individu. Okey, orang happy bila ada geran individu. So persoalannya tuan-tuan, you dah tahu tentang geran individu itu apa? Okey, you dah tahu. Okey, orang happy because nama dah daftar. So what is master title pula? So master title, as I said just now, kebiasaannya, ini menurut kepada kebiasaan, kalau you beli rumah daripada pemaju, direct purchase ataupun under construction, dia melibatkan property yang you beli high rise, seperti kondominium, flat, apartment. So bila you beli property dengan pemaju, you boleh ada ekspektasi dekat situ bahawa aku beli ni geran individu, geran serata confirm tak keluar lagi. I would say. Sekarang punya proses memang I would say memang 95% memang tak keluar lagi. Okay, memang tak akan keluar lagi. Walaupun sudah ada amendment kepada Akta Pemajuan Perumahan, okay, controlling and licensing, okay, tapi kebanyakan pemaju dia masih lagi minta extension untuk tidak keluarkan serata ketika bagi vacant possession. Okay. Kedua adalah subsale. You beli rumah subsale, high rise. Okay, ada kemungkinan bila you beli secara subsale, jangan salah anggap kan, tadi saya bagi tahu kalau you beli rumah subsale, kebanyakan kes insya-Allah ada individu title. Tapi itu untuk kes-kes yang bersifat landed. Okay, kalau kes-kes yang you beli high rise building, contohnya apartment, kondominium, yang kondominium dan apartment itu sebenarnya kalau tengok balik, tanya owner you beli bila lah apartment ataupun kondominium ni, dia bagi tahu saya baru beli 5 years ago lah. Okay, 5 years ago. So you boleh expect sebenarnya master title kemungkinan besar belum keluar lagi. Okay, kita banyak kes yang melibatkan developer ini yang tidak melakukan proses permohonan untuk mendapatkan serata walaupun selepas 10 tahun. Okay, vacant possession ataupun kunci diserahkan kepada pihak buyer. Ini kes-kes ni banyak berlaku. Okay, so isu dia dekat sini tuan-tuan, you all kena tahu bila bercakap tentang master title, you beli rumah daripada developer, you beli rumah subsale daripada orang yang masih lagi master title, hak milik masih nama pemaju ataupun tuan tanah. Maksudnya apa tuan-tuan? You beli without having any proof in term of title being registered under your name. Nama you tak berdaftar di pejabat tanah. Tidak ada sebarang urusan pejabat tanah yang mendaftarkan dan mencatat serta mencetak nama you di dalam mana-mana dokumen legal hak tanah atas geran. Okay, faham? Okay, so bila bercakap tentang master title ni, semua dah rasa macam naik dah bulu roma semua sebab betul ke sebenarnya? Apakah status pemilikan aku terhadap rumah aku ni? Nama developer ni. At any time, developer can do anything to my property. Okay, so how? Ada tak protection lain yang undang-undang bagi? Okay, adakah sempurna ataupun tidak saya punya hak milik? Okay, kalau saya beli rumah berdasarkan master title. Alright, Encik Zainal. Terima kasih join Encik Zainal. Okay, ini antara sifu saya ni, Encik Zainal. Okay, Tuan Aidil. Terima kasih Tuan Aidil juga kerana join. Alright. Jadi tuan-tuan, apakah status pemilikan anda?
Okey, apakah status pemilikan anda? Apa nak jadi kalau you all semua beli rumah yang masih lagi hak miliknya master title? Okey, so pemiliknya adalah developer. Pemiliknya adalah 5 orang bersaudara yang menjadi pemilik berdaftar dekat dalam title berkenaan. So risiko tak kepada anda semua? Mesti ada risiko tuan-tuan. Mesti ada risiko. Okey, walaupun kita tidak mengharapkan risiko at worst case scenario, tapi kita kena tahu apakah risiko-risiko yang ada. Alright. Jangan risau tuan-tuan. Pertama sekali, okey, di dalam Malaysia ini kita ada undang-undang yang memberi ruang okey kepada pemilikan yang bersifat master title ini. Okey, sebab itu kita wujudkan satu undang-undang yang kita panggil sebagai Housing Development Control and Licensing ataupun Akta Pemajuan Perumahan. Okey, baru-baru ini 2012 adalah baru lagi. Okey, telah dibuat pindaan beberapa klausul-klausul penting dalam akta tersebut. Jom kita tengok apa akta ini beri kelebihan ataupun beri pengiktirafan kepada orang-orang yang membeli rumah yang hak milik dia masih lagi master title. Okey, ini kita nak fokus pada master title saja sebab ini isu sekarang. Kalau individu tak ada masalah. Okey, kita letak tepi dulu. You beli rumah project development. Okey, project development of course. Okey, orang tanya macam mana aku nak secure aku punya ownership bila beri project development. Dulu-dulu tuan-tuan, dulu-dulu sebelum adanya Housing Development Act ni, okey, semua developer yang buat rumah, okey, kalau sebelum ni saya nak bagi tahu anda semua, sesuatu development itu akan dianggap sebagai development yang bernaung di bawah Housing Development Act, okey, ataupun pemaju apabila development itu, perumahan itu dibuat melebihi daripada 4 buah. Lebih pada 4 buah, dia kena berdaftar dengan Housing Development Act ataupun KPKT. Okey, the moment dia berdaftar sebagai developer sahaja, semuanya akan tertakluk dan dikawal selia oleh akta tersebut, Housing Development Act. So sekarang ni tuan-tuan, berbeza dengan dulu. Kalau dulu bila developer buat rumah, okey, development dan sebagainya, mereka akan guna mereka punya template dokumen masing-masing. Ada developer letak terma sebegini rupa. Ada developer lain pula tak ikut developer ini. Dia letak suka hati je dia punya term and condition. Okay, ada developer cakap, okay, rumah kau ni, projek taman perumahan ini aku akan siapkan dalam masa 6 bulan sahaja. Okay, dia janjikan bulan dan bintang tu, 6 bulan boleh siap daripada foundation sampai habis. Kan, orang pun beli ramai-ramai, settle. 6 bulan tak siap-siap, sampai ke sudah 6 tahun baru siap. Ada juga developer, ini cerita lama cerita lama sebelum ada Housing Development Act, yang meletakkan aku boleh siapkan benda ni dalam tempoh 24 bulan contohnya ataupun 30 bulan. Okey. So buat-buat siap awal, alhamdulillah. Kalau tak siap awal, dan dia akan jadi repercussion yang lain. Ini antara masalah-masalah yang berlaku. So untuk mengelakkan benda ini, kerajaan fikir, okey, kalau kerajaan tak bertindak untuk adakan satu sistem ataupun standard perjanjian jual beli yang sama untuk semua orang, developer mana pun yang ada dekat Malaysia yang bina rumah, yang berdaftar dengan KPKT, okey, dia mesti mengguna pakai perjanjian jual beli yang kerajaan buat dan putuskan. Okey, so sebab itulah ada 2 jadual ini. Okey, kalau tuan-tuan perasan, balik nanti buka balik file, kalau you beli rumah daripada developer, okey, kalau rumah itu bersifat landed, semi-D, terrace dan sebagainya, dia mesti ada satu perjanjian yang kat kepala perjanjian tersebut ada tulis jadual G ataupun schedule G. Okey, nak senang ingat, G itu ground lah, tanah, ground. Okey, itu. Okey, kalau tak ada benda tu, okey, dan tuan-tuan kena semak balik. Sama ada tuan-tuan beli itu dengan pemaju ke, ataupun tuan-tuan beli itu rumah tersebut daripada kontraktor. Itu beza tau. Okey, kalau kontraktor dia buatlah suka hatilah dia punya agreement ikut kesesuaian dia. Kalau pemaju, ini dia punya perjanjian dia. Keduanya adalah perjanjian yang diletak di bawah jadual H ataupun schedule H. Okey, schedule H ni, H tu adalah high rise, rumah yang bertingkat-tingkat, apartment, flat dan sebagainya. Dalam kedua-dua perjanjian ini tuan-tuan, intipatinya hampir sama. Okey, intipatinya hampir sama. Okey,
Apa yang dia nak bagi tahu kat dalam perjanjian ini, dia mengiktiraf pemilikan pembeli, okey, yang beli rumah daripada pemaju. Okey, satu dia sebab dibuat perjanjian ini adalah untuk melindungi kepentingan pembeli. Itu je. Okey, kalau developer lambat siap rumah, contohnya untuk rumah yang bersifat bertingkat-tingkat ni, apartmen, 36 bulan wajib siap. Lebih daripada 36 bulan, pembeli berhak untuk claim LAD, okey, daripada pihak developer. Okay, ada juga clause yang mengatakan bahawa kalau dalam tempoh 24 bulan selepas kunci diberikan kepada pembeli, tiba-tiba rumah tersebut ada defect, bocor sana sini lah dan sebagainya, retak, tile terkeluar ke, ada hak pembeli dekat situ. Untuk apa? Untuk claim developer repair all the defect. Kita panggil ini sebagai defect liability period. Ada juga hak untuk pembeli untuk mengambil tindakan kepada pemaju-pemaju ini. So bila semua hak-hak ini telah dinyatakan secara jelas dekat dalam perjanjian jual beli yang seragam ini, okey, maka secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa pembelian rumah daripada pemaju ini telah diiktiraf pemilikannya, okey, kepada pembeli. Okey, walaupun pemilikan tersebut tak didaftarkan ke atas geran lagi. Kalau you beli rumah landed daripada developer, insya-Allah daftar kat dalam geran terus. Okey, tapi kalau beli rumah high rise, apartment, kondominium, nama you takkan berdaftar dalam geran lagi. You beli atas master title. Walaupun you beli atas master title, tapi pemilikan you telah diiktiraf, okey, sebagai pemilik yang berkepentingan. Okey, itu yang perlu tahu. Alright. So next. Okay. Next adalah subsale. Okay. Macam mana pula tuan kalau saya beli rumah ini secara subsale? Okay. Apakah kesan dia? Okay. Sebab subsale ni semua orang kena tahu. Perjanjian jual beli dia tidak ada yang seragam. Dia bergantung kepada peguam yang tuan-tuan lantik. Okay. Peguam saya dengan peguam orang lain berbeza. Cara olahan dokumennya, cara penyediaan dokumennya, agreementnya pun mungkin berbeza, termanya pun mungkin berbeza. Okey, itu subsale. So, adakah boleh menjamin pemilikan saya terhadap sesuatu hartanah tersebut? Okey, jom kita tengok. Boleh ataupun tak boleh sebenarnya menjamin. Dalam Seksyen 22D, akta yang sama juga tuan-tuan, Housing Development Act. Okey, Housing Development Act. Kenapa dia menggunakan pakai akta yang sama? Sebabnya adalah rumah yang dijual secara subsale yang masih lagi master title asalnya datang daripada rumpun pemaju yang buat rumah tersebut. Okey, saya beli rumah daripada pemaju, tertakluk di bawah akta HDA tadi. Okey, kemudian saya nak jual kepada orang lain, Tuan Zakaria dekat sini. Okey, Tuan Zakaria dekat sini saya nak jual secara subsale. Okey, so proses saya jual kepada Tuan Zakaria walaupun dia secara subsale, okey, juga tertakluk di bawah satu peruntukan dalam klausa 22D Akta Pemajuan Perumahan ini. Okey, apa yang dicakap dekat dalam 22D capital ni tuan-tuan, dia cakap berkenaan dengan assignment. Okey, tuan-tuan dekat sini mungkin dah pernah dengar tentang assignment ataupun orang lebih suka panggil sebagai DOA, DOA, Deed of Assignment. Okey, apakah itu Deed of Assignment? Translation kepada bahasa Melayu adalah dokumen penyerahakan. Itu direct translation. Okey, dokumen penyerahakan. Okey, kita serahkan hak. Tapi apa yang termaktub dekat dalam akta ini, kita baca tengok. Okey, ada beberapa benda yang dicakap dekat sini Okey, pertama sekali, okey, saya cerita kat sini dah. Dalam kes jual beli rumah, sale and purchase agreement in respect of a housing accommodation. Okey, jual beli rumah untuk perumahan. Okey, dia bagi tahu dekat sini. Okey, sekiranya berlakunya jual beli rumah untuk perumahan ini dan penjualan tersebut telah berlaku dan satu notis secara bertulis telah dihantar kepada pihak pemaju oleh orang yang memberi hak. Okey, tuan-tuan kena ingat tuan-tuan,
Dekat dalam kes subsale yang masih lagi master title, kita tak panggil owner itu sebagai registered owner ataupun pemilik yang berdaftar. We never claim that he is the registered owner. Kita tak pernah untuk claim dia tu adalah sebagai pemilik berdaftar sebab memang nama dia tak berdaftar lagi dekat dalam grant. So salah untuk kita bagi terma tu kepada dia. So apa yang kita guna, terminologi yang sesuai dan tepat adalah kita panggil dia sebagai assignor. Ada dua terminologi. Satu, tuan-tuan kena tahu apakah itu assignor. Siapa itu assignor? Assignor ini adalah orang yang hendak menyerahkan hak dia kepada pihak yang satu lagi. Dalam kes ini tuan-tuan, saya sebagai penjual, saya adalah assignor. Okey. Dan Tuan Zakaria tadi, saya panggil dia Tuan Zakaria sebagai pembeli tadi, dia adalah sebagai apa? Sebagai assignee. Orang yang menerima hak daripada rumah tadi. Daripada saya yang bagi tadilah. Itu assignee dengan assignor. So apa dia beritahu dekat sini? Okay. Pertama sekali, you kena sign SMP. Okay. Kedua, untuk indicate pembeli baru itu sebagai pemilik yang baru terhadap rumah berkenaan, okay, you kena buat apa? Kita kena hantar satu notis secara bertulis kepada pemaju. Okay, mengatakan bahawa look developer, aku nak bagi notis dekat kau ini yang kita panggil selalunya sebagai notice of assignment. Okay, dua, by way of transfer, satu by way of charge. Saya cerita pasal transfer dulu. Look developer, aku pemilik lama, aku sekarang ni nak assign, nak serah semua hak aku kepada Tuan Zakaria sebagai pemilik baru. At that moment, the moment saja developer tu chop, dia endorse segala notis yang kita bagi dekat dia tadi, maka dekat sini undang-undang kata apa tuan-tuan? It shall be deemed to have been effectual in law. Okay? To pass and transfer the proprietary right, interest, chose in action and all legal and other remedies. The moment dia dapat notis, the moment developer endorse sahaja di pihak mereka, maka secara undang-undangnya, okay, telah berkuat kuasa satu proses transfer ataupun tukar serah hak kepada pihak pembeli. Dia tak tukar nama tau, dia tukar serah hak sahaja. So that developer nanti dia akan update dia punya sistem, dia akan update JNB punya sistem dan sebagainya. Pembeli yang baru, pemilik yang baru untuk unit sekian-sekian telah bertukar kepada nama Tuan Zakaria. Itu maksudnya. Okey, itu maksudnya. Dan last kali tuan-tuan, dia bagi tahu dekat sini untuk kes perumahan, the concurrence of the housing developer shall not be required. Dulu tuan-tuan, sebelum adanya Akta 22D ni, clause 22D ni, semua developer, okay, ataupun owner-owner yang nak jual rumah daripada developer ini, dia nak buat subsale, dia kena dapatkan consent daripada developer. Consent, maksudnya developer kena sign di belakang SMP tu satu endorsement, aku endorse kau jual rumah ini. Tapi disebabkan ada clause ni, tak perlu developer endorse dekat SMP dan sign pun. Cukup sekadar kita bagi notis kat developer, pertukaran hak, developer akan chop, maka automatik serah hak itu telah berlaku. Alright? Betul. Tuan Aidil, betul. Dia akan termasuk dekat dalam schedule H juga. Okay? Alright. Next is, okay, so bila you beli rumah secara subsale, dalam keadaan rumah tersebut masih lagi master title tuan-tuan. Okay, so apa dokumen-dokumen yang terlibat? Dokumen yang terlibat of course ada dua. Satu, perjanjian jual beli. Kedua adalah deed of assignment. Saya nak reverse balik kepada hak milik individu tadi. Just nak share dengan tuan-tuan. Bila you beli rumah yang ada hak milik individu, is a pretty much straightforward punya case. You sign SMP, satu laginya adalah you sign MOT. Kita panggil ini sebagai Memorandum of Transfer ataupun lebih dikenali sebagai borang 14A. Ini yang kita panggil sebagai instrumen pindah milik. Okay. Bila saya nak beritahu ini pada tuan-tuan, penting kenapa? Semua orang beranggapan bahawa SMP itu adalah main agreement yang akan indicate pemilikan you terhadap sesuatu hak milik hartanah. That is wrong. Okay, that is wrong. Okay,
Jangan cakap you ada SMP saja, automatically aku adalah pemilik berdaftar. Okay, bukan itu kaedahnya. SMP ini hanyalah satu bentuk ataupun kita panggil sebagai perjanjian yang akan menyenaraikan terma-terma ataupun proses-proses yang sepatutnya berlaku daripada awal sehinggalah penyerahan kunci. Sebagai contoh, dia bagi tahu siapa pihak-pihak yang terlibat, dia bagi tahu berapa harga, dia bagi tahu kalau owner ni dia ada hutang dengan bank macam mana, kalau kes ini leasehold apa nak kena buat, apa prosesnya, kalau dia ada hutang dengan JMB siapa nak kena bayar. Itu yang digambarkan di dalam perjanjian jual beli SMP. Okey, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana untuk indicate pemilikan you sebagai owner of the property, of the rumah, of the building and what not. Caranya adalah you kena tengok apakah instrument of transfer yang digunakan. Kalau hak milik individu, ada borang pindah milik, no issue at all. Sign borang pindah milik sama ada depan peguam ataupun depan pentadbir tanah kalau kes yang melibatkan Malay Reserve, dan daftar dan nama you keluar dekat dalam geran settle. Tapi untuk kes yang melibatkan master title, okay, instrument of transfer yang lebih kurang saya kata sama level dengan borang pindah milik adalah deed of assignment. Please remember tonight. That is the instrument of transfer untuk kes yang melibatkan master title. Sebab itu tuan-tuan, di awal tadi saya bercerita tentang seorang makcik yang datang kepada kita dan minta kita jual dia punya property. Dia beli high rise. Pada ketika itu masih lagi master title. Dia beli secara cash. Sekarang dia nak jual pula, okay. Dia nak bagi tahu kita masih lagi master title ni tuan. Tapi makcik dulu beli secara cash. Sebab itu the first question yang saya tanya dia, ada tak sale and purchase agreement yang asal? Ada tak deed of assignment yang asal? Kalau dia kata tak ada, apa yang saya boleh bagi tahu adalah pemilikan dia is questionable. Okay, dia tak boleh nak buktikan pun dia memiliki rumah tersebut sebab the two agreement, especially the deed of assignment ni hilang. Seakan-akan apa tuan-tuan? Seakan-akan geran you hilang. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau geran hilang, you boleh buat carian hak milik dekat pejabat tanah dan dia akan keluar balik nama makcik ini sebagai pemilik dan kita boleh continue the transaction. Okay. Tapi macam mana kalau satu deed of assignment ini hilang? Boleh tak kita pergi pejabat tanah and buat carian? Saya nak buat carian untuk deed of assignment saya yang hilang minggu lepas. Boleh tak? Sudah pasti ia satu benda yang sangat mustahil. Tak boleh. Okey, tambah-tambah dia pula beli cash. Salah satu orang yang ada adalah dia sajalah satu-satunya yang ada pemilikan tersebut. Lawyer yang lama mungkin akan ada salinan dekat dalam dia punya file. Okey, tapi kalau lawyer lama pun sudah berpindah ke dan tak tahu file tu dekat mana ataupun dia telah lupuskan file tersebut, dan dia akan jadi masalah. Okey, dalam kes yang kita buat tidak ada cara lain tuan-tuan, kita kena wujudkan semula deed of assignment yang baru. Tanya dengan developer balik, check dengan developer ada kopi ke tak ada, dan buat balik deed of assignment yang baru, bayar stamp duty dan seterusnya lah. Okay, kalau dia nak jual juga. Sebab apa tuan-tuan? Bank buyer nanti dia akan tanya, okay, you ada tak deed of assignment yang original? Kami pula nak simpan sebagai security kami sebab kami bagi loan bagi pihak buyer. Ini antara benda-benda yang menjadi isu lah terhadap pemilikan dalam master title ni. Okay, so check balik, sempurnakah hak milik anda? Okay, kalau tuan-tuan beli cash lelong, tiba-tiba buka file tak ada lah pula deed of assignment ni, alamak, dan dia boleh menjadi satu isu yang besar lah. Okay, nanti tuan-tuan nak jual nanti, tuan-tuan baru tercari-cari dan dia akan melambat-lambatkan proses. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Okay, dalam deed of assignment, okay, dalam deed of assignment, okay, akan ada dua klausa yang penting. Okay, bila you sign deed of assignment, you jangan baca SMP saja because of you nampak numbers. Okay, you nampak numbers 300,000 dah bayar deposit apalah sekian-sekian lah. Ni bayar dengan owner pun sama je. You akan nampak dekat situ dalam masa 3 bulan I akan dapat kunci, dah boleh plan ID dan sebagainya. Please bear in mind, read juga deed of assignment by way of transfer.
Okay, selalunya dalam clause 2 dia beritahu dekat sini, what is an assignment? Apakah maksud assignment? Okay, in consideration of the purchase price paid to the vendor in the manner provided in the sale and purchase agreement and in further consideration of the purchaser or assignee. Remember perkataan yang dia guna, vendor tu owner, kita term dia sebagai assigner. Assuming the entire responsibility for the undertaking blah 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 contained in the principal agreement, the vendor yang saya highlight tu, the vendor or assigner as beneficial owner hereby assign, dengan ini menyerah hakkan ke atas pembeli, okay, absolutely, secara mutlak, all his right, interest, title, benefit, semua secara mutlak kepentingan, hak dan benefit terhadap properti tersebut kepada assigner. Ini maksud dia tuan-tuan. Nak menunjukkan apa? Disebabkan vendor telah mendapat bayaran daripada pembeli, aku dengan rela hati dengan ini, aku secara mutlaknya menyerahkan semua hak aku, kepentingan aku, benefit yang aku ada terhadap rumah tersebut kepada pihak pembeli yang baru. Okey. Keadaan ini, klausa ini tidak hanya terhenti dekat situ. Dia bersambung satu lagi klausa pada klausa yang seterusnya. Okey. Right, title, interest in the property. Apa dia kata dalam klausa yang ketiga ni tuan-tuan? Disebabkan aku dah bagi semua dekat kau ni buyer, okey, sebagai assignee, the vendor hereby expressly agrees and confirms that from henceforth the vendor shall have no right, title, interest, claim or anything whatsoever under the principal agreement or any clause thereto, okay, regarding the property. Itu gist dia. Maksudnya apa? Tadi aku dah bagi, dia reiterate sekali lagi, disebabkan aku dah bagi semua benda ni dekat kau, maka aku dengan rela hati aku bagi tahu aku dah tak ada apa-apa lagi dah hak benefit dekat atas property ini. Kenapa tuan-tuan ini penting tuan-tuan? Sebab kalau tidak ada kedua-dua klausa penting ini, dia akan jadi isu yang sangat besar dan hengki-pengki. Sebab apa? Nama siapa pun tidak didaftarkan dekat atas title. Saya boleh cakap dekat developer, aku adalah pemilik yang berkepentingan lagi dekat sini. Tuan Zakaria yang saya jual tadi pun, dia pun boleh cakap, you kan hari tu dah jual, you dah dapat duit dekat I dah. You dah dapat duit semua dah daripada I. So, I sepatutnya menjadi pemilik yang berkepentingan. Dia akan jadi begitu tuan-tuan. Tapi disebabkan adanya klausa 2 yang penting ini dalam deed of assignment, maka vendor ini sebenarnya tidak boleh claim apa-apa. Dan ia juga akan mengangkat hak pembeli sebagai beneficial owner yang baru. Okey, ataupun pembeli adalah merupakan pemilik berkepentingan yang baru. Syaratnya apa tuan-tuan? Rujuk balik 22 tadi, kita kena bagi notis kepada developer mengatakan berlakunya pertukaran pemilikan daripada assigner kepada assignee. Itu dia syarat dia. Alright? So ada tak soalan? If commercial unit, if commercial unit still kena dapatkan consent and endorse from the developer, yes. Yes, mesti kena dapatkan. Commercial unit mesti kena dapatkan endorsement daripada developer. Mesti kena dapatkan. Alright? Okay, so what is assignment? Okay, this is a conclusion for assignment. Apa itu assignment tuan-tuan? Assignment ni, okay, dia akan mengiktiraf, wujudnya deed of assignment, dia akan mengiktiraf you sebagai pemilik berkepentingan. Tetapi, hak ketuanpunyaan dan pemilikan you kepada hartanah itu belum lagi berdaftar secara undang-undang. Okay, remember tadi saya bagi tahu tuan-tuan, torrent system yang kita pakai dekat Malaysia, Kanun Tanah Negara Seksyen 340, dia berpegang kepada prinsip pendaftaran adalah segala-galanya. Registration is everything. Okay, you nak claim tanah itu tanah you nak claim rumah itu rumah you nak claim that condominium is yours, your penthouse is yours, you kena make sure you punya title betul-betul tercatat dan berdaftar atas nama you. Okay,
Kalau belum berdaftar, apa-apa risiko pun boleh datang dan berlaku. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu sekarang ni tidak ada risiko, tapi you jangan tolak kemungkinan. Okay, just imagine like this. A title, master title, okay, berada pada developer tak cagar pun kepada siapa-siapa. It's a clean title. Okay, if they needs money, okay, dia boleh bagi kepada siapa-siapa dia untuk cagar. Okay, dalam keadaan sekarang saya bila bagi tahu susahlah nak berlaku, tapi tak mustahil ia untuk berlaku. Okay, tak mustahil ia untuk berlaku. Alright, so my next question is daripada ada kepala dah sampai tak ada kepala dah. Okay, Waalaikumsalam Lan Grill. Okay, Waalaikumsalam. Alright, bagaimana kalau belum buat tukar milik nama dalam geran? Ini soalan dia tuan-tuan. Okay, persoalannya sekarang tuan-tuan, master title, we know sudah ada akta yang govern, mengiktiraf apakah itu assignment, penyerah hakkan. Satu lagi persoalan tuan-tuan, okeylah kita dah tahu dah hak milik individu, okey, tukar nama, assignment pun, master title pun okey. Tapi dalam keadaan tiba-tiba hak milik strata dikeluarkan oleh pejabat tanah dan pemaju. Okey, pemaju hantar surat, dia bagi tahu tuan, hak milik strata telah dikeluarkan. Hak milik strata telah dikeluarkan, tolong buat tukar nama sekarang. Soalan saya adalah, dalam keadaan hak milik strata dikeluarkan, wujud atau tidak wujud lagi keadaan assignment master title tadi? Wujud atau tidak wujud? Okey. Yelah, strata dah keluar. Adakah masih lagi ada master title? Okey, kalau ikutkan proses yang betul, untuk you buat subdivision, pecah bahagi untuk mendapatkan strata title, okey, untuk satu development, you kena batalkan hak milik induk yang ada. Okey, maksudnya apa? You kena batalkan dulu master title tersebut. Yelah, you cancel that title because you nak ada issuance of the new titles for each unit, strata punya unit lah. So maksudnya apa tuan-tuan? Hak milik strata yang sebelum ni yang kita kata govern by assignment itu telah terbatal. Okey, dah tak ada hak milik master title dah. Yang ada sekarang ni adalah hak milik individu ataupun hak milik strata. Okey, hak milik strata. Okey, itu yang berlaku. So macam mana sekarang ni? Agak-agak boleh ke tak boleh? Agak-agak terjamin ke tak terjamin ni you punya hak milik ni. Okey, jom kita tengok. Okey, so please berhati-hati. Okey, berhati-hati. Kita bercakap tentang worst case scenario tuan-tuan, ada kemungkinan. Saya nak bagi tahu sikit macam mana keadaan proses berlakunya pecah bahagi. Simple step sajalah. Okey, developer dia akan buat satu permohonan dekat pejabat tanah. Okey, kalau dulu 1985 punya, seingat saya lah, Akta Hak Milik Strata 1985. Ini sebelum pindaan 2013 atau 2013 kalau tak salah saya. Okey, 1985, okey, Strata Title Act, Akta Hak Milik Strata, dia bagi tahu sesebuah pemaju, okey, perlu membuat permohonan untuk mendapatkan strata title ataupun hak milik strata bagi setiap unit, okey, dalam tempoh 6 bulan selepas keluarnya CCC. Okey. Okey ya, 6 bulan selepas keluarnya CCC, ataupun dalam kes yang melibatkan konsep BTS, build dan sell, 6 bulan daripada tarikh perjanjian jual beli. Okey, yalah, sebab developer dah bina dulu baru dia jual kan, dia sign agreement 6 bulan daripada tarikh perjanjian jual beli. So itu developer punya responsibility untuk buat. Tapi disebabkan oleh berlakunya pindaan kepada akta hak milik strata tersebut, okey, sekarang ni dia berbeza sikit tuan-tuan. Dia berbeza sikit. Apa yang berlaku dekat hak milik strata yang baru ini adalah developer, okey, kena buat permohonan
untuk mendapatkan hak milik strata itu, sebaik sahaja pembangunan sesuatu development itu telah mencapai superstructure stage. Okey, maksudnya apa? Superstructure ni adalah keadaan di mana kerangka bangunan tersebut telah nampak. Okey, dia dah nampak dan dia boleh dibahagikan mengikut tingkat dah. Ini bukan penuh lagi. Dia nampak kerangka naik. Okey, dan dia dah kena start dah buat permohonan strata title. Okey, dan ditambah pula dekat situ, dia beritahu kalau pemaju nak claim 25% progressive billing, you kena buat permohonan strata dan baru you boleh dapat. Okey, claim 25% unless you dapat pengusulan daripada KPKT lah untuk tidak mohon. Sebab apa tuan-tuan, dalam Housing Development Act yang baru juga, dia bagi tahu sekarang ni kan semua orang rasa macam happy sikit. Siapa-siapa yang buat property development after 2017, okay, you boleh expect untuk dapat kunci dan juga strata title pada ketika you ambil kunci tersebut. Tak perlu tunggu lagi another 10 years, another 3 years developer buat dan sebagainya. Sebab nak elak benda-benda macam ni lah. Okay, kalau strata keluar lambat, dia akan mendatangkan banyak isu. Okay, kalau dah lah strata keluar lambat, bila strata dah keluar, nak cari orang tu pula tak nak buat dan sebagainya. Itu antara isu-isu yang berlaku lah. Alright, itu antara isu-isu yang berlaku. So, caranya tuan-tuan, bila dah dapat surat daripada developer, okay, none others yang kita boleh buat adalah you kena cepat-cepatlah buat perfection. Okay, kadang-kadang orang tak tahu apa nak kena buat sebenarnya. Dapat surat daripada developer. Kan dulu kan aku dah beli rumah ni atas ada SMP. Dah cukup lah tu. Nama aku dah ada dah. Okay, aku siap letak nama bini aku lagi dekat situ. Okay, so apa lagi yang developer ni nak sebenarnya? Okay, asyik nak minta duit je. Itu masalah dia. So apakah itu perfection tuan-tuan? Perfection ini adalah satu keadaan proses tukar nama daripada pemaju ataupun pemilik berdaftar kepada nama pembeli. Okey, tadi kan saya cakap saya beli rumah daripada developer, master title, saya beli kondominium. Tiba-tiba dapat notis daripada developer, tuan, tolong buat tukar nama atas nama tuan. Kena ingat, kenapa kena buat cepat-cepat tuan-tuan? Sebab yang pertamanya adalah bila kita tahu tadi master title itu namanya nama pemaju, dipecah bahagi mengikut strata title pun, okey, pastinya akan dipecah mengikut nama pemaju. Kalau ada 300 unit strata, maka 300 unit hak milik strata title tadi ataupun grant tu berdaftar pemilikannya atas nama developer. Dia bukan nama tuan-tuan lagi tuan-tuan. Sebab kita pecah daripada master nama developer, dia pecah satu-satu, semua itu akan jadi nama developer lagi. Okay, saya tak nak cakap worst case scenario apa, tapi risikonya ada dekat situ. Okay, bila keluar strata title tu, kita keluarkan satu clean title yang betul-betul kosong. Okay, free from encumbrances. Tidak ada apa-apa pun kesekatan. Okay, at any time sahaja orang-orang yang tidak jujur, dia boleh mengguna pakai dan menyalahgunakanlah keadaan tersebut. Okay, segera buat perfection. Betul? Noni, betul? Okay, so itu yang berlaku. So apa yang saya sarankan kepada anda semua, cepat-cepat buat perfection. Cuma persoalannya tuan-tuan, kenapa ramai sangat orang yang reluctant or procrastinate, bertangguh-tangguh untuk buat perfection ini? Susah sangat ke? Sebab takut dengan nama. Kadang-kadang ada orang cakap tiada siapa yang perfectionist dekat sini, so aku tak nak buat perfection. Contohnya kan. So kenapa sebenarnya orang bertangguh dan orang tak nak buat pindah milik serata ataupun perfection ni, ataupun kita panggil sebagai penyempurnaan pindah milik? Ada dua sebab tuan-tuan. Yang pertamanya adalah kosnya mahal. Dia kata kos mahal. Okey, ada kos lagi aku nak kena bayar. Okey, banyak lagi kos aku nak kena keluarkan ni. Padahal masa dia beli dengan developer hari tu, developer dah beritahu dah pun, cik, you beli rumah ni atas master title. Nanti bila sudah keluar strata ataupun euro title, you kena bayar lagi sekali tau, kos-kos yang lain sebab mau lantik lawyer untuk tukar nama atas nama you. Okey, tuan-tuan, kita bayar ini untuk tukar nama dan pastikan you adalah pemilik yang berdaftar supaya you boleh ada pemilikan sempurna dan mutlak terhadap sesuatu pegangan hartanah.
Okey, itu sebab proses itu ada kos-kosnya tersendiri. Kedua tuan-tuan, semua orang percaya kepada mitos. Ini yang saya geram sikit. Kenapa tuan-tuan? Orang percaya kepada mitos bahawa jangan tukar nama sekarang. Rugi, kos mahal. Apa kata kau minta je buyer nanti, yang bila kau nak jual rumah nanti, buyer tu yang bayarkan kos tukar nama ni, kos perfection ni. Itu kan satu tindakan yang bijak. Okey. Ini antara mitos yang berlaku. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan ataupun rakan-rakan yang hadir dekat sini pada malam ni, okey, tidak semua kita boleh pakai buah silat sebegitu, okey, sebagai penjual ataupun kepada penjual. Sebab apa saya beritahu, sekarang ni, okey, kenapa orang katakan tunggu saja bila you jual nanti buyer bayar, sebab mereka mengharapkan, penjual ini mengharapkan adanya konsep direct transfer of the property. Direct transfer ni maksudnya apa tuan-tuan? Developer ni bila tahu ada pembeli baru nak beli rumah tu secara sub-sale, developer kata tak apalah, tak perlu tukar nama kepada nama you owner dulu. Kita tukar direct terus kepada nama pembeli. Itu maksud direct transfer. So dia skip penjual ataupun skip nama saya sebagai orang yang beli daripada developer tadi, terus tukar nama kepada nama pembeli. So saya jimat kos, tak perlu bayar stamp duty, tak perlu bayar lawyer dan sebagainya. Itu maksudnya. Okey. Tapi sekarang tuan-tuan, saya nak bagi tahu kes yang betul-betul berlaku. Sekarang leasehold selalunya double transfer, tak ada masalah. Sekarang freehold pun developer tak benarkan untuk buat direct transfer. Dia mesti kena buat double transfer. Okey, mesti kena buat double transfer. Okey, dekat Bangi ni banyak. Okey, kes-kes yang sebegitu. Okey, so bila jadi macam ni tuan-tuan, owner yang tadi yang berpegang kepada mitos bahawa tunggulah nanti aku suruh bayar lah, bila dapat bayar nanti, lawyer minta confirmation daripada developer, direct transfer ataupun double transfer, developer bagi double transfer, dia tak boleh nak terima hakikat. Dia kata sepatutnya direct transfer ni, bukan double transfer. Kalau double transfer, dia kena buat apa? Dia kena buatlah perfection tadi. Kalau dia buat sebelum ni tuan-tuan, proses jual beli dah boleh laju jalan, tak ada masalah. Gerandah nama dia. Disebabkan dia tak buat sebelum ini, apa yang berlaku? Dia kena buat dulu tukar nama, baru dia boleh proses untuk next SNP. Alright. Syuk, ada tak penalti kalau owner tak buat perfection selepas dapat surat daripada pemaju? Dulu ada. Tak buat dalam tempoh setahun, you kena bayar RM1,000. Tapi sekarang ni saya rasa telah dikeluarkan. Noni, boleh minta quotation dengan lawyer berapa kos sebetulnya? Dan boleh buat prepare sikit-sikit, lama-lama akan selesai. Senang masa, benar, betul. Itu yang sepatutnya dan sepatutnya kita buat. Okay, Miss Ari Zargus, kebanyakan purchaser hold untuk buat POT, lepas tu ada outstanding kat Quick Rent. Quick Rent still nama developer and state authority hantar vendor ke developer untuk bayar. Adakah itu tanggungjawab developer? Okay, Quick Rent still nama developer and state authority hantar. Okay, kalau Quick Rent, kalau dah keluar individual title, okay, Quick Rent tu akan dipecahkan mengikut individu tersebut. Okay, individu tersebut. So sekarang ni kan sudah ada apa tu, kita panggil kalau dekat Selangor dah ada cukai tanah mengikut unit. Okay, dia bagi ikut unit. So senang sekarang ni, dia pecah ikut unit dah. So setiap unit tu dia akan ada dia punya bayaran cukai tanah tersendiri. Dulu susah. Dulu bila dah keluar serata, kita kena bayar ikut keseluruhan unit berapa. Nah, kalau developer tu jenis yang tak nak bayar dan sangkut dekat bank, because bank tak akan disburse duit because of cukai tanah tak selesai. Tapi sekarang ni ada kelebihan tersebut lah. Okay, tak ada masalah. Okay, salam tuan. Okay, thank you Tuan Syafi. Alright, next is tuan-tuan, saya nak ceritakan dekat anda sebenarnya kenapa you kena buat pindah milik ataupun perfection of transfer secepat yang mungkin. Pertama sekali, ada banyak kos-kos yang boleh kita jimatkan. Saya tunjukkan satulah. Okay, saya tak buat calculation tepat, saya tak buat calculation yang betul. Okay, nanti boleh tanya saya kemudian lah. Okay, pertama sekali, apa yang kita boleh jimatkan adalah dari sudut fee guaman. Okay, fee guaman. Yelah, mana-mana buat urusan pun mestilah ada dia punya pengeras dia, fee-nya, kan, mesti ada fee-nya. Kan, kalau tuan-tuan tengok live siapa, Irfan Khairi, kan, Irfan Khairi selalu dia bagi tahu, dia kan ada kat Dubai sekarang,
kalau tengok live business motivation dia setiap hari, dia kata ada saya bagi ilmu ni percuma saja, tapi pengerasnya adalah like, comment and share. Itu pengeras dia. Sama juga bila kita buat proses kepeguaman ini, okey, untuk memastikan nama you didaftarkan di atas nama title, mesti ada fee dan kos yang terlibat. Okey, fee guaman ini boleh dikurangkan. Caranya macam mana? You cari balik lawyer yang buat SMPU dulu. Kebiasaannya bila developer hantar surat, dia akan letak nama peguam dekat situ. Kalau peguam tu masih lagi wujud lagi. Okay, so bila you guna peguam yang sama macam peguam yang buat SMPU dulu, you layak secara automatik untuk mendapatkan rebate 50% off daripada jumlah yang sepatutnya dikenakan. Contoh, semua orang tahu dalam conveyancing ataupun jual beli hartanah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fee-nya adalah fix, dah ditetapkan di bawah aturan gaji guaman, solicitor remuneration order. Contohnya bawah 500,000 kita fix 1%. Kalau katakanlah harga rumah tersebut adalah 300,000, so sepatutnya kita dapat 1% adalah RM3,000. Disebabkan you nak hanya buat perfection saja, you guna lawyer developer pula yang buat SMP dulu, you dapat diskaun 50%. So bahagi dua lah. So you hanya bayar RM1,500 yuran guaman sahaja kepada lawyer tersebut. Ni tak termasuk lagi tau stamp duty, kos tukar nama pejabat tanah dan sebagainya. Ini yuran guaman kita nak bagi tahu. So penjimatan 50% dekat situ. Itu yang pertama. Kedua tuan-tuan, kalau tak jumpa lawyer yang lama ataupun you ada preferred lawyer you sendiri, you lebih selesa dengan lawyer sekian-sekian ataupun you tengah buat perjanjian jual beli, you sebagai owner ada bayar lain dengan lawyer berkenaan, you rasa nak suruh lawyer tu buat, tidak ada masalah, boleh, silakan. Tapi fees mengikut kepada SRO, aturan gaji guaman, diskaun hanya boleh diberikan sebanyak 25% sahaja. 25% sahaja. 25% sahaja. Bukan diskaun. Yang hanya dikenakan kepada you hanyalah you hanya dapat diskaun 25%. Yes, 25% sahaja. So maknanya kalau 3,000 tadi, you hanya bayar berapa? You hanya kena bayar berapa tadi? 25%. 700, you kena bayar 75% lah. 3,000 tolak 25%, you kena bayar 2,250. Tinggi sedikit lah compare kepada peguam untuk yang pemaju tadi. Alright, itu maksudnya. Next is, you boleh jimatkan apa? You boleh jimatkan stamp duty. You boleh jimatkan stamp duty tuan-tuan. Saya tunjukkan kepada anda semua. Sekarang ni orang kata untunglah orang beli rumah sekarang. Sebab rumah bawah 500,000 semua percuma stamp duty kalau first house. Tapi tuan-tuan jangan khawatir dan jangan risau. Tengok tahun pemilikan tuan-tuan. Katakanlah bila dapat quotation daripada lawyer pemaju, dia tunjuk dekat situ you kena bayar stamp duty sebab you punya rumah ni sekian-sekian ni harga you punya, walaupun you first house tapi you kena bayar stamp duty. You check balik that invoice, that quotation dengan lawyer berkenaan. Bagi tahu dia contoh kalau you beli rumah pada tahun 2016 tuan-tuan, 2015 sampai 2016, ada undang-undang peraturan-peraturan yang mengatakan bahawa ada rebate stamp duty boleh you dapat. Contohnya kalau you punya SMP dulu beli dengan pemaju 1 hari bulan 1 2016 sehingga 31 hari bulan 12, tempoh masa tersebut you chop you punya SMP date. So bila dapat perfection punya panggilan untuk you buat tukar nama, you check you punya bill balik, you tengok ada tak pengurangan 50% terhadap stamp duty yang peguam tu bagi. Sepatutnya mesti ada sebab ada peraturan sebegitu. Ada banyak-banyak lagi tahun yang ada. Contohnya tahun 2017 dengan 2018. Apa dia punya pengurangan stamp duty dia? 100% pengurangan terhadap rumah yang dibeli pada bawah harga 300,000. So kalau you beli dengan developer hari tu 260,000, you tak perlu pun bayar stamp duty. Untuk buat pindah milik perfection. Sebab apa? Ia telah tertakluk di bawah
perimitan stamp duty lah pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Faham Okay, so jangan ingat you kena bayar full stamp duty. Dia tengok juga tahun pemilikan you lah, bila dan apakah perimitan ataupun waiver yang diberikan pada tahun berkenaan. Okay, sebab kalau 260,000 pun kalau ikutkan betul-betul you kena bayar stamp duty 4,200 juga tu. So kalau dapat 100% you kena bayar zero stamp duty. Itu kan satu bentuk penjimatan kan. Alright. So itu sebab you kena buat. Kenapa? Walaupun dia kos dia tinggi, tapi ada cara untuk kita buat penjimatan kos. So saya katakan kepada anda sekarang ni, buatlah cepat-cepat. Jangan bertangguh lagi. Sebab apa? Kalau tuan-tuan bertangguh, dia akan menyebabkan efek yang lebih besar. Saya tunjukkan kepada anda semua satu efek. Beberapa kesan kalau orang melambat-lambatkan ataupun melengah-lengahkan untuk buat pertukaran perfection of transfer. Okay. Tuan Solikin, saya jawab soalan satu dulu. Salam Tuan. Okay, salam Tuan. 1 ekar tanah ada 4 penama. Salah satu nama bapa saya. Macam mana saya nak tukar nama bapa tukar kepada saya? Bapa dah meninggal. Tuan, ada banyak faktor yang kita kena ambil kira dulu. Pertama sekali kena tengok status kategori tanah tu, tanah pertanian ke, tanah bangunan ke dan sebagainya. Kedua, kena tengok keluasan tanah tersebut. Sebab kalau tanah pertanian 1 ekar 1 nama sahaja. Okey, ada geran tanah pertanian yang boleh masuk 4 nama, tapi syaratnya adalah 4 nama tersebut diturun milik akibat kematian, sebab tu ada 4 nama. Kadang-kadang orang tengok kan, Cik Zakuan kata, Bro Zakuan kata 1 ekar tanah 1 nama sahaja. Tapi tiba-tiba ada satu lagi geran ada 4 nama. Kenapa ada 4 nama walaupun ada 1 ekar dan kurang 1 ekar? 4 nama itu berlaku disebabkan oleh perintah daripada pejabat pusaka ataupun mahkamah tinggi untuk turun milik akibat kematian, boleh dengan keadaan sebegitu. 1 ekar 4 nama. Dalam keadaan ini tuan, kalaulah tanah itu adalah 4 ekar dan setiap orang itu ada 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar dan pertanian, maka tidak ada masalah untuk tukar kepada nama tuan. Tapi perlu disempurnakan terlebih dahulu urusan pusaka. Lantik pentadbir dan pentadbir akan buat pindah milik daripada nama arwah kepada nama pemilik yang baru. Itu proses dia. Okey, buat pentadbir dan masuk permohonan dekat pejabat tanah untuk tukar nama lah sahaja. Dia boleh switch sahaja. Tapi syarat dia mesti tanah itu kalau pertanian masing-masing lah kan. 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar. Tapi kalau bangunan tidak ada masalah. Boleh. Alright. Kalau nak pecah bahagi pun boleh pecah bahagi. Tidak ada masalah. Alright. Seterusnya. Okay. Kenapa you kena buat sekarang? Jangan melengah-lengahkan. Sebab bila you lengah-lengahkan perfection ini tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, dia akan melambatkan urusan jual beli. Saya dah cerita tadi berkenaan dengan direct transfer. Orang percaya kepada mitos, tunggu dulu. Jangan buat sekarang. Nanti bila dah ada buyer, buatlah kemudian, boleh jimat kos. Tuk-tuk tuan-tuan, sampai pada masanya dah ada buyer, pemaju tukar polisi. Tak benarkan untuk buat direct transfer. Kena buat double transfer. Masa itu dan kita akan rasa kita dalam keadaan terdesak nak dapatkan wang balance purchase price pada masa yang sama dimaklumkan oleh peguam tuan. Proses ini paling-paling pun makan masa 7, 8 ke 9 bulan juga tuan. Silap-silap boleh sampai setahun sebabnya double transfer. Dan dekat situ kita baru rasa rugi. Kenapalah aku tak buat sebelum ni? Kenapalah aku percaya kepada mitos hartanah yang sebegitu? Okay, so ini keadaan yang berlaku. So dia akan effect direct transfer dengan double transfer. Sahabat dan tuan, untuk kes-kes yang melibatkan direct transfer, okay, direct transfer ni walaupun dia cepat, okay, walaupun dia you kata boleh skip owner kepada buyer, okay, tapi proses dia juga taklah cepat mana pun. Sebab apa? Kita bergantung kepada pemaju. Okay, tempoh masa untuk selesaikan urusan direct transfer ini adalah 3 bulan daripada tarikh pemaju serahkan borang pindah milik yang mereka sign kepada peguam. Okay, you ingat senang ke nak kerja developer? Okay, you ingat senang ke nak kerja developer yang dah 10 tahun
buat projek, baru keluar strata, and ada 2 orang signatory yang nak kena sign. Seorang duduk dekat Melaka, seorang duduk kat Kedah, sebab dah tak kerja developer, dia projek dah tak ada kan, tapi dia kena sign lagi tu. Ingat senang ke? Sudah akan makan masa yang lama. Okay, kadang-kadang ambil masa 4-5 bulan. Developer tu tak ada admin staff pun, nak kena tunggulah dan sebagainya. Ada developer yang kumpul MOT dia satu sebab nak hantar sekaligus kepada pengarah, dia sign sekaligus. It takes time, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apatah lagi double transfer. Okay, nak kena tunggu dulu grant itu tukar nama owner, barulah boleh berjalan SNP yang seterusnya. It takes time. Okay, dia akan melambatkan urusan jual beli. Kedua, tuan-tuan, proses akan jadi rumit dan mahal. Kenapa rumit dan mahal, tuan-tuan? Bayangkan bila kita lambatkan urusan perfection, tiba-tiba dulu masa dapat surat daripada developer, pemaju ini masih lagi ada, tuan-tuan. Masih lagi ada. Okay, contohnya, mungkin pada tahun 2019 tuan-tuan dapat surat. Tapi baru-baru ini, baru tuan-tuan nak dapat bayar. Tiba-tiba semalam dapat bayar. Nak pergi jumpa lawyer untuk sign SMP contohnya. Lawyer tanya, lawyer pergi tulis surat kepada developer maklumkan ataupun dapat tahu bila kita buat search, oh developer dah digulungkan, Masya Allah. Dah digulungkan. Bila dah digulungkan, apa berlaku, tuan-tuan? Yang akan ambil alih adalah liquidator untuk urusan-urusan selepas itu. Tuan-tuan dah tahu, rakan-rakan yang bermain dengan hartanah pun dah tahu, liquidator ini dia akan charge apa dekat you? Dia akan charge administrative fees dekat you. Incur lebih banyak cost kepada you compare to developer tadi. Okay? So developer nak dapatkan pengesahan daripada developer, I would say dekat you dalam akta 22D, dia dah bagi tahu developer berhak ambil RM50 saja. Okay, tapi liquidator dia akan charge you admin fees dan sebagainya lah, ikut dia lah. Okay, sebab dia adalah orang yang mengambil alih dan meneruskan kerja-kerja developer itu. Okay, bukan itu saja, tuan-tuan. Bila liquidator ini ambil alih, semua orang kena expect delay. Sebab apa? Mereka ini bukanlah pihak yang ada semua dokumen yang lengkap. Okay, silap-silap dia akan minta dekat you semua dokumen balik. Tuan, ada tak kopi SMP? Ada tak kopi deed of assignment? Ada tak loan agreement? Ada tak surat daripada developer lama apa semua? Itu pun akan makan masa dan dia akan melambatkan dan merumitkan keadaan. Okay, itu sebab kena buat cepat-cepat. Kedua, tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan, kalau kita melambat-lambatkan benda ini, okay, tiba-tiba kita pergi dulu dan urusan untuk harta pusaka itu akan menjadi lebih rumit lah. Sebab apa? Bila masuk pada harta pusaka, dia tidak boleh terus turun milik akibat kematian. Okay, contohnya, okay, Abu meninggal contohnya, Abu meninggal. Dia dah dapat surat dah 2019 nak kena buat perfection. Tiba-tiba meninggal baru-baru ini. Okay, apa yang berlaku? Dia ada 2 orang anak. Seorang perempuan, seorang lelaki dan seorang isteri. Okay, pada ketika dia mati. So apa yang berlaku dalam kes ni adalah bila dia belum buat perfection lagi, tidak boleh perintah tersebut dikeluarkan untuk terus tukar nama kepada nama anak. Dia kena lantik pentadbir dulu untuk buat apa? Untuk buat perfection dulu ke atas tanah tersebut, rumah tersebut. So lantik pentadbir ni satu hal dah. Ada kos dah ni. Nak kena lantik pentadbir. Pentadbir ni dah dapat surat lantikan, dia pergi jumpa developer untuk buat semua benda lah. Semua benda berkenaan nak tukar nama ni, lantik lawyer lah, bayar stamp duty lah, bla bla bla. Itu kalau developer je lagi. Kalau developer tak ada, liquidator pun bertingkat-tingkat, berlapis-lapis lah kau punya masalah dekat situ. Okay, berbanding kalau sebelum daripada itu, dia ambil tindakan drastik, dia pergi jumpa lawyer, dia buat perfection of transfer terlebih dahulu, nama dah ada atas nama dia, tuan-tuan. Senang untuk buat pindah milik pusaka, turun milik akibat kematian. Dalam bicara pusaka, dah boleh letak dah nama sekian-sekian, saya hendak turunkan kepada anak lelaki saya, hartanah yang pertama. Banglo yang kedua ni kepada anak perempuan saya, dan apartmen yang ketiga ini kepada isteri saya. Boleh turun milik akibat kematian. Terus selesai saja bicara, tunggu sahaja geran keluar nanti. Okay, ada proses sikit, tunggu geran keluar, settle case. Okay, ini antara benda-benda lah kenapa you kena buat sekarang. Okay, dan yang ketiga, tuan-tuan, last kalinya ni.
okey, berkenaan dengan Persatuan Penduduk ataupun MC, Management Corporation. Okey, dalam akta pengurusan strata, okey, seingat saya untuk kita menubuhkan management corporation ini perlulah 25% daripada penduduk sesuatu kawasan itu dah tukar nama dia di atas nama hak milik serata. Maknanya hak milik serata yang developer sudah tukar nama tu 25% daripada keseluruhan penduduk tu dah tukar. Barulah berhak untuk wujudkan MC, Management Corporation. Okay, kan dulu kan awal ada JMB, Joint Management Body, antara penduduk dengan developer, dia on join, diorang buat sama-sama. Okay, after a while dah serata dah keluar, 25% dah tukar, diorang boleh buat sendiri, developer dah tak campur lagi dah. Diorang punya hal, kalau nak buat decision apa, dia boleh buat. Kan? Untuk siapa-siapa yang ada leadership skills, yang rasa nak dicalonkan sebagai pengerusi MC dan sebagainya, dia tidak ada hak untuk mengundi dan diundi kalau dia tidak menukar nama dia dekat dalam hak milik strata. Okay, so itu yang berlaku. Alright, so itulah sebab-sebabnya kenapa, okay, kenapa you kena buat profession sesegera yang mungkin, okay, supaya you tahu status hak milik you dan kepentingan-kepentingan yang you ada di dalam sesuatu pegangan hak tanah. Kesitan, siapa itu pentadbir? Pentadbir ini adalah kita panggil sebagai administrator, bahasa Inggeris dia. Okey, pentadbir ini adalah orang yang dilantik oleh waris si mati, okey, untuk menguruskan harta si mati. Kan orang yang mati tidak ada lagi keupayaan, dia tidak wujud lagi untuk berurusan dan bertransaksi dengan bank, dengan mahkamah, dengan pejabat tanah, dengan orang. So kena ada orang yang dilantik menguruskan bagi pihak dia. Okey, barulah dia semua urusan itu boleh berjalan dengan baik. Alright. Okey tuan-tuan. Macam mana? Ada dapat sesuatu pada malam ni? Saya harap tuan-tuan, rakan-rakan semua dapat sesuatu pada malam ini. Okey. Saya bercadang untuk buat dalam tempoh kurang daripada sejam je untuk live ni. Okey. Developer, okey, Ari Lee. Miss Ari Sago, dia pun tak nak sign kalau ada outstanding JMB, lagi pening nak kerja. Betul. Betul tuan. Betul, developer tak nak sign. Sebab developer dalam section 22D, dia ada bagi tahu apa yang developer nak. JMB kena settle, dia kena make sure tidak ada lagi outstanding dan sebagainya. Alright. Okay. Ada lagi tak persoalan? Saya tengok dekat sini. Terima kasih Noni for joining. Next time boleh bawa tim-tim lain untuk join sekali. Kita buat sharing. Salam Tuan Zakuan, Intan Nazrin ni. Waalaikumsalam. Ada tak? Sama-sama Tuan Rosman. Okey. Okey, satu lagi soalan daripada Syukria. Adakah fungsi DOA transfer sama dengan DOA security? Fungsi dia tak sama. Okey, fungsi dia tak sama. Tapi DOA transfer ni adalah daripada owner kepada buyer. Okey, dia transfer dia punya kepentingan lah. So bila sign DOA transfer, you dah tahulah, you dah transfer dia punya kepentingan. Tapi security ni pula daripada bank pembeli yang ambil loan ni, pembeli ni dia beli rumah, dia ambil loan, daripada bank dia transfer hak dan kepentingan dia kepada rumah tersebut kepada bank. Okey, maknanya bank saya sebagai pembeli yang ambil loan dengan bank, saya sebagai peminjam bank lah, saya transfer hak saya kepada bank. Okey, untuk apa tuan-tuan? Untuk kalau saya tak mampu bayar, in default of payment dan sebagainya, bank ada hak untuk foreclose, lelong rumah saya. Okey, dia berbeza dengan hak milik biasa, hak milik individu. Hak milik individu, bank tak perlu fikir sangat pasal DOA ni. Sebab apa? Nama bank dah daftar kat atas grant sebagai penerima gadaian yang berdaftar. Itu saja. Okey, so itu lebih secure.
kan. Tapi kalau ni bank pun sebenarnya dia tidak keen sangat tahu untuk beri loan kepada kes-kes yang melibatkan masa title. Kalau tuan-tuan tahu, hanya beberapa bank sahaja yang very keen, yang try untuk bagi loan kalau properti tersebut dah lebih 10 tahun, bank rakyat, public bank. Tak semua bank yang berani untuk buat begitu sebab dia tahu sebenarnya dia punya security tu is at stake. Okay, tak tahu lagi bila. Kalau 10 tahun pun tak keluar hak milik strata, can you give a confirmation another 10 years boleh keluar ataupun tak boleh keluar? Silap tak boleh keluar. Kalau boleh keluar, okey lah. Kalau tak boleh keluar, macam mana? So, selama ni dia akan berpegang kepada deed of assignment by way of security. Alright. Thank you, Mr. Paul. Appreciate you for joining us today. Tonight, thank you. Okay. Alright, tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Kita dah melangkaui masa 10.30 dah ni. Okay. So, sekiranya tuan-tuan ada apa-apa persoalan nanti, InsyaAllah saya Tuan Rosli boleh follow kita punya Facebook, Hasan dan Hisham, Three Brothers. Okay, nanti kita akan share link dekat situ. InsyaAllah kita cuba untuk buat live setiap Sabtu malam. Kita cuba pilih topik. Kalau tuan-tuan ada topik-topik yang menarik, tuan-tuan nak kita kupas, kadang-kadang bukan saya saja, saya akan bawa ahli panel yang lain juga untuk sama-sama kita diskusi. Tuan-tuan boleh komen dan tuan-tuan boleh komen dekat live ni lah apa topik yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak kita kupas dan bincangkan nanti, InsyaAllah. Alright, thank you. Thank you semua. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye-bye.